Popia Story terdiri daripada 7 orang ahli yang menganggotai 7 cabang organisasi dalam syarikat. Pertama, saya sendiri Britney Isabel Benjamin sebagai pengarah syarikat, Sharon Pinjo sebagai pengurus keuangan, Nurul Sazwana Sanja sebagai pengurus pelanggan, Rosmina Muhammad sebagai pengurus pemasaran, Rosmiyati Posli sebagai pengurus pembekal, Melsi Melanie Francisca Mapom sebagai setiausaha, dan yang terakhir Muhammad Rahmat Rahman sebagai pengurus produk. Popia Story menjalankan perniagaan menggunakan 2 jenis praktikum. Praktikum yang pertama membuat open table di foyer di KP Baru dan kawasan gelanggang sukan UNS semasa Hari Sukan Anjuran Fakulti Social Science dan Kemanusiaan. Praktikum ini dijalankan untuk dapat membuat jualan secara bersemuka dengan pelanggan dan dapat memastikan kualiti makanan terjaga kerana diberikan secara direct kepada pelanggan. Praktikum yang kedua ialah menerima pesanan secara online melalui media sosial syarikat iaitu Instagram dan TikTok. Media sosial ini diciptakan untuk mengunci para pelanggan yang berpotensi tinggi untuk masa hadapan syarikat ini. Seperti nama syarikat kami, Popia Story, jenis industri perniagaan kami tergolong dalam food and beverage, di mana kami menawarkan makanan yaitu popia yang mana tergolong dalam produk berperisa umami atau lebih difahami sebagai rasa lauk. Popia merupakan kuih tradisional bangsa Melayu di mana intinya adalah berasaskan lauk seperti ayam, ketam ataupun sayur-sayuran. Dalam jualan popia, syarikat kami menawarkan 3 jenis perisa varian. Yang pertama adalah non-veggies yang terdiri daripada popia ayam dan popia ketam. Kedua adalah veggies iaitu popia sayur, dan ketiga popia campur, intinya adalah ayam dan sayur. Bagi harga jualan, kami menetapkan RM5 bagi setiap pembelian kecuali popia ketam yang berharga RM6. Ini disebabkan oleh stok yang mempunyai kadar harga yang sedikit tinggi daripada perisa varian yang lain. Kami juga memberikan promosi sambal percuma kepada 10 pembeli terawal setiap hari. Untuk kaedah mempromosikan produk kami dipromosikan secara keseluruhannya adalah melalui atas talian, iaitu melalui penciptaan video-video kreatif dan hebaan poster berkaitan produk. Kami menggunakan 2 media sosial iaitu TikTok dan Instagram. Di TikTok, kami mempunyai seramai 22 orang follower, manakala di Instagram, kami mempunyai seramai 201 orang follower. Untuk hebaan poster, kami membuat 2 poster, iaitu yang pertama ialah poster soft sell. Soft sell ni ialah strategi jualan menggunakan taktik halus dan santai untuk membina hubungan dengan pembeli dan memujuk mereka untuk membuat pembelian. Poster seterusnya adalah poster hard sell, iaitu strategi seterusnya untuk menggunakan bentuk meningkatkan jualan melalui hujah langsung dan mendesak untuk mendapatkan pembeli untuk membeli dalam masa yang singkat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Sazwana Sanja akan membentangkan tentang pencapaian syarikat kami. Saya akan menunjukkan jumlah followers kami di IG dan juga TikTok. Di IG, followers kami merupakan 200 orang, manakala di TikTok pula followers kami 22 orang. Matlamat dan objektif kami membuka platform media sosial adalah untuk membuat lebih ramai orang mengenali produk kami. Dengan begitu, selain itu, kami juga menggunakan platform media sosial untuk mempromosikan produk kami.
Dengan begitu, perniagaan kami akan dikenali ramai orang dan juga akan memberi keuntungan kepada kami. Dalam slide ini ditunjukkan jumlah follow kami di TikTok dan IG, dan juga saya menunjukkan gambar beberapa feedback daripada customer kami. Nama saya Melsi Melindy Francisca Mapom, BA 2110638. Hari ini saya akan meneruskan pembentangan kumpulan kami, yaitu bagi modal ataupun total startup bagi syarikat Popia Story. Modal bagi Popia Story ialah sebanyak RM259. Hal ini kerana setiap ahli telah bersetuju untuk membayar sebanyak RM37 seorang. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai jualan Popia Story pada bulan Mei dan bulan Jun. Penjualan produk batch pertama bagi Popia Story ialah sebanyak 11 unit bersamaan dengan RM55. Manakala pada batch kedua pula ialah kami telah menjual sebanyak 12 unit bersamaan dengan RM60. Selain itu, penjualan batch ketiga pula ialah sebanyak 27 unit bersamaan dengan RM135. Penjualan keempat ataupun terakhir bagi bulan Mei ialah sebanyak RM180 bersamaan dengan 37 unit. Pada bulan Mei, Popia Story hanya menjual sebanyak 4 kali sahaja dan telah menjual sebanyak 86 unit bersamaan dengan RM430. Manakala, pada bulan Jun pula, Popia Story hanya menjual sebanyak 2 kali sahaja. Jumlah unit Popia yang dijual ialah sebanyak 85 unit bersamaan RM425. Pada batch pertama penjualan Popia pada bulan Jun, Popia Story telah menjual sebanyak 43 unit Popia bersamaan dengan RM215. Akhir sekali, penjualan kedua pula sebanyak 42 unit bersamaan dengan RM210. Seterusnya saya akan membentangkan pro forma penyata keuangan bulanan sehingga 31 hari bulan 5 2023. Oke. Jadi sales kami pada bulan 5 kami mendapat sebanyak RM430. Namun sales kami ditolak oleh cost sales kami, yaitu bahan mentah, raw material, yaitu sebanyak RM372.30, dan jadi baki gross profit kami tinggal RM57.70, dan ditolak lagi oleh minus expenses atau overhead, yaitu packaging kami, yaitu sebanyak RM28.05. Ditolak menjadi untung bersih kami punya net profit, yaitu sebanyak RM29.65. Bagi performa penyata keuangan bulanan sehingga 30 hari bulan 6 2023, kami punya jualan kami mendapat sebanyak RM425, dan kami punya sales ini ditolak dengan kos bahan mentah, yaitu sebanyak RM126.83. Ditolak dengan sales kami mendapat gross profit sebanyak RM298.17. Dan kami punya gross profit ditolak lagi dengan kos sewa, yaitu sebanyak RM12, dan kami punya packaging sebanyak RM28.05. Jumlah kos sewa sama packaging ini berjumlah RM40.05. Ditolak lagi dengan gross profit kami mendapat untung bersih sebanyak RM258.12. Bagi penyata aliran tunai bulanan sehingga 31 hari bulan 5 2023, kami punya cash balance dari bulan lepas belum ada lagi sebab kami belum lagi start menjual, dan kami hanya menjual pada bulan 5.
Dan cash diterima yaitu KMPA modal, KMPA capital sebanyak Rp259. Ditambah lagi dengan sales kami, KMPA jualan, kami mendapat sebanyak Rp430, menjadikan KMPA total cash receive yaitu sebanyak Rp689. Dan KMPA cash payment, KMPA expenses untuk bahan-bahan seperti kos bahan mentah yaitu sebanyak Rp372.30, dan packaging kami yaitu sebanyak Rp28.05, menjadikan total cash payment kami sebanyak Rp435. KMPA cash receive ditolak dengan total cash payment, menjadikan KMPA cash balance pada bulan 5 hanya tinggal Rp288.65. Bagi penyerta aliran tunai bulanan sehingga 30 hari bulan 6 2023, KMPA cash balance dari bulan lepas sebanyak Rp288.65 dibawa ke bulan Jun. Cash receive yang kami dapat pada bulan Jun hanyalah KMPA sales yaitu jualan sebanyak Rp425. Sales kami ditambah dengan cash balance dari bulan lepas menjadikan total cash receive kami sebanyak Rp713.65. Cash payment kami pada bulan 6 yaitu bahan mentah sebanyak Rp126.83, dan kos tapak sewa sebanyak Rp12, dan juga packaging sebanyak Rp28.05, menjadikan total cash payment kami pada bulan 6 sebanyak Rp166.88. Total cash receive kami ditolak dengan total cash payment kami pada bulan 6, jadikan cash balance kami hanyalah Rp546.77. Bagi performa balance sheet dari Mei sehingga 30 hari bulan Jun 2023, KMPA current asset yaitu cash kami sebanyak Rp546.77, jadikan total aset kami sebanyak Rp546.77. KMPA current liability dan long term tiada, dan KMPA equity yaitu KMPA modal sebanyak Rp259, ditambah lagi dengan profit kami sebanyak Rp247.77, menjadikan total kami, total liability dan equity ditambah bersama menjadi Rp545.77. Bagi break even analysis, KMPA fixed cost kami yaitu sebanyak Rp68.10, dan variable cost kami yaitu sebanyak Rp499.10, menjadikan total cost kami sebanyak Rp567.23. KMPA price sales bagi satu unit yaitu sebanyak Rp5, dan cost per unit bagi satu unit popia sebanyak Rp2.51. KMPA break even point Rp68.10 dibagi dengan Rp5 tolak dengan Rp2.51, menjadikan jumlah break even point kami sebanyak 27 unit. Total sales kami sebanyak 171 unit, bermakna KMPA jualan 171 unit lebih tinggi daripada 27 unit KMPA break even point, menjadikan KMPA sales ini profit. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Rosniati binti Busli alias Jasman, nombor matrik PA21160829. Baiklah, seterusnya adalah masalah yang telah dihadapi oleh kumpulan kami sepanjang melakukan perniagaan di APK Section 18 ini. Antara masalah yang dihadapi oleh kumpulan kami, yang pertama sekali, kewujudan persaingan. Kewujudan persaingan ini merupakan hal yang biasa kerana terdapat banyak kumpulan atau dari seksyen lain yang telah menjalankan aktiviti perniagaan. Oleh yang demikian, terdapat persaingan dalam menarik pelanggan, tawaran harga rendah, dan selain itu juga terdapat jenis jualan yang sama dengan kumpulan lain. Selain itu adalah kerugian.
Hal ini kerana apabila terlalu banyak kumpulan telah menjual produk yang hampir sama dan lebih murah, perkara ini telah memberi sedikit sebanyak impak kerugian kepada kumpulan kami. Dan antara jalan penyelesaian yang telah kumpulan kami lakukan, yang pertama sekali adalah melalui pemberian free gift. Pemberian free gift ni dilakukan kepada pelanggan setia kami, iaitu pelanggan yang telah membeli produk kami melebihi 2 kali. Hal ini dilakukan agar mereka tertarik dengan produk kami. Dan selain itu juga kami telah melakukan variasi dalam produk kami seperti mempelbagaikan perisa sos dan jenis popia. Contoh mempelbagaikan jenis popia adalah kami membahagikan popia kepada 2, iaitu popia ayam dan popia sayur. Hal ini adalah untuk memberi lebih banyak pilihan kepada pengguna. Kami juga telah melakukan variasi dengan menggabungkan popia, sayur dan ayam tersebut agar pelanggan lebih adalah untuk memberi pilihan kepada pelanggan kami sama ada memilih produk popia yang mempunyai sayur sahaja atau mempunyai ayam ataupun kedua-duanya sekali. Pada pendapat kami, cadangan yang perlu dilakukan oleh ahli dan syarikat agar lebih baik atau berbeza pada masa hadapan. Pertama sekali ialah mempelbagaikan dan berinovasi penawaran produk. Walaupun kuih popia ialah makanan ringan yang popular, mempertimbangkan untuk memperkenalkan perisa baru, variasi atau pilihan yang lebih sihat juga perlu ditambah baik untuk memenuhi pilihan pelanggan yang lebih luas. Inovasi juga boleh membantu membezakan perniagaan kami dan menarik pelanggan baharu. Selain itu, meningkatkan penjenamaan dan pembungkusan. Melabur dalam pembungkusan yang menarik secara visual dan profesional untuk produk kuih popia ini. Bukan itu sahaja, pembungkusan yang direka dengan baik dan bekerjasama boleh meninggalkan kesan yang berkekalan kepada pelanggan dan menyumbang kepada keseluruhan pengalaman pelanggan. Di samping itu juga terlibat dalam pemasaran dan promosi yang berkesan dengan membangunkan strategi pemasaran yang komprehensif yang merangkumi pemasaran media sosial, kerjasama influencer dan pengiklanan yang disasarkan dengan menggunakan platform Facebook, Instagram dan tapak web berkaitan makanan untuk mewujudkan kesedaran dan menarik bakal pelanggan. Seterusnya ialah kualiti dan konsistensi produk. Dengan mempertahankan kualiti produk yang konsisten adalah kunci untuk mendapatkan kepercayaan pelanggan dan membangun reputasi yang baik. Dengan memastikan proses pengeluaran dijalankan dengan teliti dan menggunakan bahan baku yang berkualiti tinggi. Selain itu, tumpukan pada kemasan produk yang menarik dan fungsional dapat memberikan kesan yang baik kepada pelanggan. Next ialah strategi pemasaran yang lebih efektif. Dengan memperluaskan pemasaran syarikat kami, ianya dapat membantu menjangkau pelanggan yang lebih luas. Kami boleh mempertimbangkan penggunaan strategi pemasaran dalam talian seperti pengiklanan di media sosial, pembangunan laman web atau memanfaatkan platform e-dagang. Selain itu, melakukan promosi khusus dapat membantu meningkatkan kesedaran dan mempertahankan pelanggan setia kami. Akhir sekali ialah memberikan hadiah kepada pelanggan setia. Untuk mempertahankan pelanggan setia kami perlu melaksanakan lagi program keahlian atau program hadiah. Ini dapat memberikan insentif kepada pelanggan untuk terus membeli produk kami dan mempromosikan pengulangan jualan kami. Selain itu juga memberikan nilai tambah kepada pelanggan setia dengan memberi diskon, hadiah atau pengalaman eksekutif.